Kita terikat dengan warisan bimbingan, berpegang pada bimbingan dan petunjuk dengan berwariskan solat. Dan sekarang ayah yang menakutkan keluar. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Selepas orang-orang yang berpegang pada warisan ini, banyak yang datang selepas mereka, datangnya pula generasi lain dari khalf, orang-orang yang tidak berguna, merugikan, mengecewakan. Orang yang berada dalam generasi akan datang, mereka dipanggil khalf. Sekiranya ada kebaikan di dalamnya, yakni yuradu minha min khalaf al-khiyar wa yuradu min khalf bisukunil lam al-ashrar. Dalam bahasa, ketika anda mengatakan khalaf, anda mengatakan generasi akan datang yang anda banggakan. Dan apabila anda mengatakan khalf dengan sukun, semasa anda meletakkan sukun di atasnya, maka ini adalah generasi yang akan datang sebagai satu kekecewaan. Tidak berguna. Allah berfirman, kemudian setelah mereka khalf datang, generasi yang tidak berguna, generasi yang mengecewakan muncul. Apa yang membuat mereka begitu mengecewakan? Dengarkan ini. Adha'u solata. Mereka membazirkan solat. Allah memberitahu saya dan anda, bangsa generasi yang telah dibazirkan. Mereka ni yang tidak berguna, tidak apa yang baik keluar dari mereka. Dan apa yang menjadikan mereka tak guna ni? Jenayah pertama, tragedi pertama orang-orang ini, mereka membazirkan solat mereka. Walam yakul tarakus solah, fakadus solah, ka'anuku solah fis solah, lam yusallu, lam yaku hazah. Allah tidak mengatakan bahawa mereka meninggalkan solat. Allah tidak mengatakan bahawa mereka malas dalam solat. Allah tidak mengatakan bahawa mereka lupa tentang solat. Bahasanya sangat tepat. Dia berkata mereka yang membazirkan solat. Sekarang bagaimana anda membazirkan sesuatu? Bagaimana anda membazirkan wang anda? Anda membazirkan wang dengan beberapa cara kan? Atau bagaimana anda membazirkan peluang? Anda tidak memanfaatkan peluang yang ada. Anda membazirkan wang jika anda meletakkannya di sesuatu tempat di mana ia tidak memberikan faedah. Anda membazirkan wang. Anda mempunyai sesuatu yang baik, anda tidak melakukan sesuatu yang baik dengannya. Anda membuangkan masa anda. Anda boleh melakukan sesuatu jauh lebih baik dengan masa anda. Dengan kata lain, ada sesuatu di sana tetapi anda tidak menggunakannya dengan cara yang betul. Itu juga membazir. Jadi Allah tidak semestinya bercakap tentang orang yang tidak solat. Dia tidak menghadkan perbualan kepada orang yang tidak solat. Dia bercakap tentang orang yang tidak mendapat faedah dari solat mereka. Mereka tidak mendapat keuntungan darinya. Mereka membazirkannya. Solat itu sepatutnya mengubah saya. Ia sepatutnya mengubah anda. Ia sepatutnya mengubahkan sesuatu dalam diri kita. Mengapa ia boleh mengubah sesuatu dalam diri kita? Inilah kepetahan Al-Quran yang luar biasa. Pada ayat sebelumnya kita belajar orang mendengar ayat Ar-Rahman dan ketika mereka mendengar ayat itu, apa yang berlaku kepada mereka? Mereka jatuh ke sajdah. Beritahu saya apa yang berlaku di solat anda. Anda berdiri dan anda mendengar ayat Ar-Rahman. Dan apakah fasa seterusnya di setiap rakaat? Fasa terakhir, anda jatuh ke dalam sajdah kan? Dengan kata lain, apa yang anda lakukan secara fizikal, anda semestinya mengalami emosi juga. Anda semestinya sangat terharu oleh kata-kata Allah bahawa anda terus jatuh di hadapan Allah. Ia sepatutnya bukan sahaja menjadi perkara mekanikal. Ia sepatutnya menjadi akibat semula jadi apabila kita mengalami dan menghayati kata-kata Allah. Sebenarnya, apabila anda membaca ayat, anda mesti mahu masuk ke dalam sajdah. Bukan kerana anda makan terlalu banyak atau kerana anda penat. Tetapi kerana ayat ini sangat kuat bahawa anda tidak boleh menahankan diri lagi. Lutut anda goyang kerana anda berasa sangat terharu dengan Allah dan anda hanya mahu jatuh ke bawah. Bilakah sajdah digambarkan dalam Al-Quran? Apabila ahli silap mata melihat kuasa Allah, tongkat itu berubah menjadi ular. Orang biasa mereka semua menganggapkannya sihir. Ahli sihir ada ular. Musa AS ada ular. Tetapi ahli sihir kenal sangat industri mereka. Jadi mereka tahu itu bukan sihir. Itu benda lain, kebenaran. Jadi apa yang mereka buat? Apa yang berlaku kepada mereka? Mereka terus jatuh ke dalam sajdah. Apabila ahlul kitab datang dan melawat Rasulullah SAW, tertanya-tanyakan, kami terdengar ada Nabi di sini. Ada seseorang Nabi yang disebut dalam buku-buku kami, kitab-kitab kami. Kami ingin melihat sama ada dia pembohong atau tidak. Lepas tu mereka mendengar beberapa ayat Al-Quran dibacakan dan apa yang mereka lakukan selepas itu? Apa yang digambarkan oleh Al-Quran? Mereka jatuh ke dalam sajdah. Idea sajdah ni dalam Al-Quran adalah ketika orang jadi sangat terharu apabila keluarga Yusuf AS disatukan kembali. Mereka melihat beliau dan mereka seperti, itulah budak yang sama kita buang dalam perigi.
Dan mereka begitu terharu dengan kuasa Allah untuk melindungi seseorang yang dia telah pilih dan untuk pelihara yang telah dipilihnya untuk sentiasa mendapat bimbingan darinya. Apa mereka buat selepas itu? Mereka jatuh ke dalam sajdah. Mereka tidak dapat menolong diri mereka lagi dan mereka terus jatuh ke dalam sajdah. Idea sajdah ialah seperti perasaan yang sangat terharu. Mengapa sajdah adalah sebahagian dari solah kita? Kerana anda dan saya sepatutnya menjadi terharu. Tetapi terharu dengan apa? Al-Quran. Kita semestinya ada sifat kagum dengan Al-Quran ini apabila kita mendengarkannya apabila dibacakan. Ia sepatutnya menggegarkan sehingga tulang rusuk kita. Allah Azza wa Jal menerangkan hal ini dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kamu tahu, apabila ayat dibacakan, ia meningkatkan mereka dalam iman mereka. Hati mereka sangat gebentar. Hati mereka terharu hanya dengan mendengar kata-kata Allah. Subhanallah.